Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid kelas Cempaka. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk minggu ni. Hari ini hari Jumaat, 5 hari bulan 5 Februari tahun 2021. Kita teruskan lagi sesi PDPR kita. Minta maaf lah, cikgu kena pakai cap. Dua tiga video ni cikgu pakai cap. Satunya, cikgu buat rakaman ni waktu malam, tengah malam. Jadinya tak ada rasa macam malas nak pergi apa, takkan nak pakai minyak rambut, nak sikat rambut malam-malam kan, macam tak kena kan. Jadi cikgu pakai cap je, jadi tak nampak lah rambut cikgu tu kan. Kedai gunting kan tak buka lagi. Jadi cikgu nak tutup rambut cikgu yang serabai tu. Tak boleh nak sikat rambut malam. Bukan tak boleh, boleh, tapi macam leceh. Sekejap lagi nak kena basuh sebab kejap lagi nak kena tidur. Okey, baiklah, kita teruskan. Sebelum tu kita tengok cikgu agak kecewa sebab cikgu belum dapat lagi respon tentang tugasan daripada kelas Cempaka ni. Sebenarnya tugasan yang cikgu berikan tak susah, asalkan kamu tengok video cikgu ni dan kamu akan faham apa yang perlu dilakukan. Diharap PDPR kita yang terlepas hari tu hari Isnin, cikgu tak dapat lagi hasilan daripada anda semua. Cuba buatkan ya. Cikgu tunggu, masih tunggu. Cikgu tak ada masalah nak tak kira lah bila kamu hantar, janji kamu cuba untuk buat. Okey, seterusnya kita teruskan lagi PDPR kita pada hari ini. Kita kecilkan dulu. Okey, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar. Okey, ni. Okey, kita besarkan. Kita dah selesai. Kita masih lagi di bawah tajuk ni. Okey, kita masih lagi di bawah tajuk 1, kemahiran mendengar dan bertutur. Sebab tu cikgu minta kamu hantar rakaman. Sebab macam mana cikgu nak tahu kamu tu boleh bertutur, memberi respon. Sebab kita tak boleh nak berjumpa. Jadi perlukan video pembuktian. Daripada bukti tu, rakaman yang cikgu minta tu, barulah cikgu akan buat penilaian yang kamu boleh. Kalau selagi video tu tak ada, macam mana kalau ada orang lain tanya, budak ni contoh Hafiz ni dia macam mana di sekolah? Boleh baca ke? Boleh kenal huruf ke? Kalau kamu tak tunjukkan tu, macam mana cikgu nak buktikan? Kalau ada video tu, jadi boleh cikgu akan cakap, orang tanya Hafiz ni macam mana? Dia boleh membaca, dia boleh. Tengok ni video ni. Macam tu lah kiranya. Okey, yang kita nak belajar, kita dah cover ni topik 1.1 mendengar, dan kita masih di bawah topik standard kandungan 1.1 ni, mendengar dan memberi respon terhadap gambar. Okey, kita dah cover ni, kita dah selesai mendengar dan memberi respon terhadap gambar mengikut konteks. Kita dah selesai kata nama dan kata adjektif. Hari ni kita akan masuk kepada yang ketiga ni, iaitu kata kerja. Boleh ya? Kata kerja. Baiklah.
Nak lebih pemahaman, jom kita sama-sama tengok YouTube. Mudah je nak belajar. Ni, tengok ni. Di atas ni. Kamu ada telefon di rumah, ada YouTube kan. Dekat YouTube tu boleh cari. Kamu tulis je macam yang cikgu tulis kat atas ni. Ni. Sama je kamu tulis. Lepas tu tekan butang ni. Kamu akan banyak nampak tu penerangan semua ni. Cikgu-cikgu daripada sekolah-sekolah lain, dia akan menerangkan tentang tajuk yang kita nak tahu. Tajuk kita kata kerja. Semuanya ada di sini. Banyak orang dah terangkan. Cuma dia terpulang pada kita pula. Kita nak atau tak nak. Kalau kita nak, kita akan cuba cari. Kalau tak nak, itu masalah lain. Okey. Sebenarnya kita semua tumpukan perhatian ya. Okey, cikgu besarkan dulu. Tu dia. Bahasa Melayu, kata kerja, transitif dan tak transitif. Okey. Kita tekan play. Jangan lupa like and subscribe page cikgu, video cikgu, ataupun ni page orang ni pun boleh like and subscribe. Jangan lupa. Okey. Tajuk kita hari ni yang kita nak belajar ni. Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Okey. Kata kerja ni pula boleh terbahagi kepada dua, iaitu satu, kata kerja transitif ni, dan satu lagi kata kerja tak transitif ni. Okey, seterusnya. Kita fahamkan dulu apa itu kata kerja. Kata kerja menerangkan mengenai perbuatan atau perlakuan kita. Apa perlakuan kita? Apa? Sehari-hari kita selalu buat apa? Makan, tidur, minum, main. Lepas tu apa lagi? Menunggang, memasak, masak. Tu semua kata, semua tu dikategorikan sebagai kata kerja. Kalau orang tu sesuatu yang kita buat sehari-hari, perlakuan seseorang atau seekor, seseorang tu manusia, seekor tu adalah binatang. Perlakuan. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu cakap tadi kan, kata kerja terbahagi kepada dua. Ni kata kerja dibahagikan kepada dua. Ni satu,
transitif. Ni satu, transitif. Satu. Dua, tak transitif. Okey? Apa itu kata kerja transitif? Ni, apa kata kerja transitif? Kata kerja transitif kata kerja yang diikuti oleh objek, kata nama, terdiri daripada perkataan berimbuhan. Contoh nanti. Selepas ni, video ni ada lagi. Selepas ni ada lagi. Kita akan tengok contoh-contoh dia. Selepas tu, kata kerja tak transitif yang nombor 2 tadi. Apa dia tu? Kata kerja tak transitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek, kata nama objek. Kata kerja ini boleh berdiri dengan sendirinya. Ni. Terdiri daripada perkataan bentuk, asal dan berimbuhan. Okey. Mesti bingung macam mana kan? Okey, kita tengok video ni, kita play lagi. Inilah contoh dia. Kita pergi yang pertama, kata kerja transitif. Yang pertama tadi kan. Ingat balik. Kalau tak faham, ulang-ulang video cikgu ni, tak ada masalah. Ulang-ulang je. Okey. Ni dia kata kerja transitif tadi, kata kerja yang mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai predikat dalam ayat. Contohnya, okey. Ni. Ini contoh. Aiman. Ni Aiman menunggang basikal. Kata kerja yang mana? Apa kerja yang Aiman ni lakukan? Ya, dia sedang, kata kerja yang menunggang. Kerja yang dia tengah buat ialah menunggang. Tapi kalau ayat tu sekadar macam ni, Aiman menunggang, jadi tak ayat. Kau faham tak? Tiba-tiba cikgu cakap Aiman menunggang, kamu pun duk garu kepala. Dan kamu tanya, tunggang apa cikgu? Ni lah dia orang yang dicakap, dimasukkan dengan objek tadi. Ni, basikal. Kalau tak ada objek ni, ayat tu dikategorikan sebagai ayat yang tergantung. Tak ada maksud. Tapi kita gabungkan semua sekali, jadi kita fahamlah ayat tu. Aiman menunggang basikal. Kalau sekadar je Aiman menunggang, boleh jadi kuda, boleh jadi ayah dia. Aiman menunggang ayah dia, dia main kuda-kuda kat rumah. Tapi kalau dipenuhkan sekali, Aiman menunggang basikal. Jadi maksud ayat tu penuh. Kita faham dengan ayat tu. Kalau setakat Aiman menunggang je, kita tak faham.
apa yang dimasukkan dengan ayam tu. Boleh bagi jadi macam-macam. Okey, teruskan. Ni contoh kedua. Rapunzel. Rapunzel ni apa? Rapunzel ni kartun ni Kartun ni saya pernah tengok dekat TV ke mana, nama kartun ni adalah Rapunzel. Dia ni rambut ni panjang, puteri. Puteri kalau tak silap cikgu. Rambut ni panjang. Istana dia ada duduk dalam istana, rumah ke istana. Dan rambut dia tu, istana dia tinggi. Bila rambut dia tu dikeluarkan kat tingkap, boleh cecah sampai tanah tu. Panjang dia rambut tu. Ditulis sini, Rapunzel menyikat rambutnya. Itu tadi. Kalau ayat ni hanya sekadar Rapunzel menyikat, ayat tu dia akan jadi tergantung. Kita tak faham pun apa maksudnya. Tapi bila ada objek di hujung ditambah objek di bawah hujungnya tu, jadi ayat tu jadi lengkap. Rapunzel menyikat rambutnya. Kalau sekarang ni Rapunzel menyikat apa? Boleh macam-macam. Rapunzel menyikat rambut ayah, Rapunzel menyikat rambut suami. Dia macam-macam. Tapi disebabkan dia dah komplitkan, jadi Rapunzel menyikat rambutnya. Okey, seterusnya. Telajak. Chicken Little. Siapa pula Chicken Little ni? Dia tulis kat sini, Chicken Little. Siapa Chicken Little ni? Tengok dalam gambar ni. Ni Chicken Little ni, ayam kecil. Ni bukan, takkan ni chicken. Ni apa? Ni bukan chicken. Jadi yang chicken ni Chicken Little. Melontar bola kepada rakannya. Chicken Little melontar. Ini adalah kata kerja tadi. Bola kepada rakannya. Nampak tak? Lengkap ayat dia. Ada kata kerja dan kita faham. Kamu faham. Kalau dia tergantung apabila Chicken Little dia ambil sampai sini je. Ayat kamu buat Chicken Little melontar. Tergantung. Melontar apa? Melontar buah ke? Melontar melontar batu ke? Tidak dapat menerangkan ni situasi yang kita tengok ni. Tak dapat menerangkan. Kita tengok gambar ni, Chicken Little melontar, tak lengkap. Kita tidak menerangkan situasi yang sebenar dekat gambar ni. Tapi kalau kita cakap Chicken Little melontar bola kepada rakannya, dia jadi satu ayat lengkap dan menggambarkan situasi yang tengah berlaku ni. Sebab dia tengah, Chicken Little ni, dia tengah melontar ni, nampak ni bola kepada ni rakannya. Okey, faham ya? Harap semua faham. Okey, seterusnya. Ini semuanya macam tak logik, tapi ini untuk contoh. Kamu tengok cerita ni kan, cerita ni pun cerita rekaan. Jadi kita ambillah sebagai contoh je. Ayat dia, Arnab
itu memandu bas. Ni Arnab. Okey, gambar ni, kalau kita, ini adalah memandu ni adalah kata kerjanya. Memandu. Tapi kalau kamu, contohlah, kamu pegang gambar ni, kertas, gambar Arnab ni tengah memandu ni. Lepas tu kamu terangkan pada kawan tu, kawan kat depan kamu. Kawan kamu yang kat belah depan tu, dia tak pegang gambar, dia tak tahu pun gambar tu. Kamu cakap kat dia, Arnab itu memandu. Kawan kamu mesti tak faham. Kamu faham yang Arnab tu tengah memandu, tapi memandu apa? Arnab itu memandu bas. Jadi penerangan kamu berdasarkan gambar ni semua lengkap. Menggambarkan apa yang terjadi dalam gambar ni. Faham ya? Okey, seterusnya. Okey. Kita masuk kepada kata kerja tak transitif. Tadi yang pertama transitif, ni tak transitif pula. Okey. Kata kerja yang tak transitif adalah kata kerja yang sempurna. Maknanya dengan tidak memerlukan objek. Macam mana tu? Okey, kita tengok videonya. Kata kerja boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Macam tadi kan, Arnab memandu bas. Objek tu adalah bas di hujung tu. Jadi baru kita faham ayat tersebut. Tapi kata kerja yang tak transitif ni, tanpa objek di hujung ayat tu, kita masih lagi boleh faham apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Okey, kita tengok contoh-contoh dia. Ni. Nampak perbezaan penggunaan ayat dia. Ada beza tadi. Kata kerjanya di hujung. Ni kata kerjanya memanah. Memanah. Merida ni siapa ni? Merida ni lah. Ni merida. Sedang memanah. Faham kan? Tanpa objek di hujung ni. Tanpa objek. Tapi kita dah faham ayat tu. Kita faham situasi tu. Macam tadi, Arnab memandu. Kata kerjanya memandu. Tapi orang boleh persoalkan, pandu ni macam-macam, kereta, lori. Tapi ada hujung tu mesti ada objek bas, jadi orang akan faham. Arnab sedang memandu bas. Okey, seterusnya. Ni kata kerjanya tidur. Kata kerja yang dilakukan ialah ni, tidur. Bayi itu tertidur.
Faham kan maksudnya? Tak perlu ada objek di sini. Objek ni maksudnya ayat objek. Macam tadi bas, lepas tu membaling apa tadi? Batu. Lepas tu apa tadi? Yang tadi. Tak perlu ada ayat perkataan kat ujung ni. Okey, seterusnya. Ni tengok ni. Ini salah satu kata kerja tak transitif lah. Mailing, duduk. Mailing, duduk. Kamu faham dah maksudnya. Ni pun kata kerjanya di mana? Yang ni ketawa. Tapi dengan penggunaan ayat ni, Doraemon dan Nobita sedang ketawa. Tak perlu kata objek di hujung sini, tambahan. Dengan ayat ni pun kita dah faham. Ni nampak ni, ini pun sama. Cuma situasinya berbeza. Tadi Doraemon dengan Nobita tu tengah ketawa kan. Yang ni Maruko. Maruko ni Maruko sedang menangis. Tengok tak ada objek di hujung. Tinggal sikit tadi. Cikgu tak sempat nak terangkan. Ini bahagian 3 pula. Ini tambahan lah ni. Kata kerja tak transitif berpelengkap. Berpelengkap. Macam mana tu keadaannya? Dia keadaannya adalah kata kerja yang mesti diikuti dengan pelengkap. Kata adjektif, sendi nama dan kata nama. Okey, tengok contoh ayat dia pula. Ni. Arif tinggal di negeri Johor. Kata kerjanya tinggal. Dia tadi cakap apa tadi? Yang dia sebutkan tadi, mesti diikuti kata kerja yang mesti diikuti dengan pelengkap. Okey, kita tengok contohnya pula. Pelengkap. Mana pelengkapnya? Kata kerjanya ni tinggal. Pelengkapnya ni di negeri Johor. Okey, seterusnya. Okey, selesai daripada video tu. Penerangan tadi apa? Kata kerja. Ada 2 kata kerja. Apa ke? Cikgu pun lupa dah tadi. Kata kerja. Ni kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Okey,
Selesai ya, harap semua boleh faham. Sekarang cikgu nak apa yang kamu perlu buat di rumah. Cikgu belum dapat lagi video kamu yang lepas. Jadi rasa kecewa juga. Sebabnya cikgu buat macam-macam ni. Budak cikgu bukannya buat apa-apa pun. Kerjanya tidaklah susah mana. Satu, di buku teks. Ni buku teks kamu. Semua ada kan. Bukan cikgu suruh buat perkara yang susah pun. Cikgu suruh kamu baca je. Membaca dan rakamkan. Yang ni tak perlu rakam. Kamu baca kat rumah. Ini nama dia latihan membatangkan. Nampak ni? PE. Okey, sekejap ya. Okey. PE bunyinya LUK lok. Kita gabungkan sekali jadi peluk. Itu je latihan yang cikgu buat minggu lepas tu. Kamu rakam video. Tengok balik video minggu lepas tu. Kat mana yang cikgu suruh buat. SA bunyinya sa. YANG yang. Kita gabungkan semua sekali. Sayang. Keempat, MAN bunyinya man. JA bunyinya ja. Kita gabungkan sekali jadi manja. Yang ni pula BE ber. LAI lai. Gabungkan semua sekali. Belai. Dah. Inilah. Cubalah. Tengok buku teks. Apa yang kamu buat. Ni. Ini cikgu. Ini hanya latihan kamu di rumah. Baca. Membaca. Latihan membaca. Ini kamu buat sendiri ya. Okey. Yang ni yang latihan yang kamu perlu buat dan hantar kepada cikgu. Satu, ni di sini. Okey, muka surat mana dulu ya? Ni kot. Enam dulu ke? Sekejap cikgu tengok dulu. Sekejap cikgu tengok dulu. 6, 7 betul. 8, okey. Ni buku aktiviti macam ni. Ni macam ni. Ni buku aktiviti ni. Buka muka surat 6. Apa? Yang ni cikgu nak kamu rakam. Macam yang cikgu tunjuk contoh tadi. Tapi tak perlulah ada poin-poin tu. Contoh Farhan Hafiz di rumah. Dia tengok buku. Mak dia daripada belakang rakam. Okey, Hafiz baca. Tak perlu. Itu je. Rakam telefon tu. Rakamkan. Hafiz tengah baca. Ni cikgu tunjuk contoh nombor 1 ni. Macam mana? Ni ya. SA sa BAR bar. Jadi kita gabungkan sabar. Satu contoh. Dan kamu kena buat rakam 1, 2, 3. 3 ni tak sampai 5 minit.
Janganlah tu, latih dahulu, cuba dulu, dah lancar baru buat rakaman. Jadi tak membazir. Okey. Okey. Latihan kedua, buku aktiviti juga, muka surat 7 ni, muka surat 7, kamu eja batangkan warna yang betul. Eja ni SE DAR dar, sedar, mana ni, jadi warnakan yang ni. Dan seterusnya, ni cikgu contoh satu je, yang lain kamu buat. Okey. Latihan seterusnya di muka surat. Oh, ini pun rakaman juga. Silap, patutnya yang ni dulu. Muka surat 5, tak apa. Muka surat 5. Tengok, dengar dan berikan respon. Sebutkan barang-barang yang hendak diberikan kepada penghuni rumah kebajikan masyarakat. Tengok soalan dia. Macam mana cikgu nak tahu kamu dah sebut? Macam mana cikgu nak tahu? Contoh kalau ada lah orang-orang datang, latihan ni budak kelas cempaka, latihan muka surat ni kelas cempaka dah buat belum? Dah. Betul ke? Dia orang tak tahu pun. Jadi macam mana cikgu nak tunjuk bukti? Jadi rakam. Kalau rakam dan hantar pada cikgu, cikgu ada bukti yang boleh ditunjukkan kepada orang lain yang kamu dah buat. Ya. Satu, rakam. Ni tunjuk dan sebut. Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Ni apa? Dan ni apa? Cikgu tunjuk satu ni baju, nombor 2 ni kasut, yang lain ni kamulah sendiri. Okey, ada 3 latihan ya tadi. Diharap semua buat. Tak faham, ulang balik video. 3 latihan. 1, 2 dan 3. Cuba buat ya. Cikgu nak harap sangat ada yang buat. Okey. Baiklah. Itu saja sesi PDPR kita pada hari ini. Jangan lupa untuk siapkan kerja-kerja yang telah cikgu beri. Kalau ada masalah, jangan segan, jangan malu. Terus WhatsApp cikgu. Ada nombor tu kan, semua ada nombor cikgu. Jadi WhatsApp je cikgu, tak ada masalah. InsyaAllah kalau cikgu baca, cikgu akan respon. Kalau lambat sikit tu maksudnya cikgu belum lagi buka WhatsApp lah. Janganlah mengharap pukul 7 WhatsApp 5 minit mesti cikgu kena respon. Janganlah macam tu. Cikgu cuba bantu mana yang termampu. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.